Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Let's Talk di mobtv.my. Sebelum tu saya ucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. Anda bersama saya Ahmad Fahmi dalam ruang bicara untuk kita bincangkan isu semasa dalam negara. 2014 telah membuka tirai, tahun yang dianggap mencabar bagi rakyat Malaysia dan negara. Keadaan ini juga turut sama dirasai oleh negara-negara lain. Ekonomi dunia yang tidak stabil dan senario politik yang buruk antara cabaran yang bakal ditempuhi oleh dunia pada tahun 2014 ini. Di Malaysia pula, kenaikan harga barang dan perkhidmatan menjadi kebimbangan utama rakyat Malaysia. Apakah rakyat sudah bersedia menghadapi segala kemungkinan ini? Bersama saya sekali ini, Saudara Midi Abdul Manan, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, bagi membincangkan topik ini. Selamat datang. Mungkin pada awalnya, bagaimana mungkin saya melihat trend tahun 2013 dan bagaimana kita tengok pola untuk 2014 akan datang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesudian untuk menjemput saya dalam rancangan ini. Terus kepada persoalan yang disebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan perbezaan antara tahun 2013 dan 2014. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa 2013 merupakan satu tahun yang penting, tahun pemilihan, dan kita baru sahaja melepasi pilihan raya umum yang ke-13 pada bulan Mei yang lepas. Dan kalau kita lihat bahawa apabila tahun itu merupakan tahun pilihan raya, maka dia adalah satu tahun yang cukup istimewa kerana rakyat dilayan seperti raja, apa sahaja kehendaknya dan apa sahaja kesusahannya perlu didengari demi untuk meneruskan sebuah legasi dan juga untuk mengekalkan penguasaan politik. Dan faktor sekarang ataupun keadaan pada 2014 ini pada peringkat permulaannya sudah begitu berbeza dengan 2013 yang lepas, dan ini sebenarnya amat-amat dirasai apabila kenaikan hampir ke semua barang keperluan, perkhidmatan asas dan sebagainya itu terus menekan, dan ini membuatkan masyarakat, rakyat khususnya amat-amat merasai perbezaan antara 2013 dan 2014 itu. Sebab 2013 dilayan seperti raja, dan pada 2014 raja itu perlu untuk membayar segala apa yang telah pun diberikan kepada mereka pada tahun sebelumnya. Ini mungkin dari segi timbal balas, maksudnya aku dah bagi jawapannya itu pada tahun ini. Mungkin itu jangkaan lah. Peringkat awal ni juga, maksudnya dari segi politik disebutkan melalui pilihan raya umum 13. Dan sekarang ni kita bincang juga tentang soal politik dan ekonomi, satu perkaitan yang kita boleh katakan perkara yang tak boleh kita asingkan. Dalam hal ini juga mungkin kalau melihat kepada isu-isu yang berlaku sekarang ni, sejauh mana kedua-dua elemen yang kita anggap penting ni, kita tak nak juga elemen lain juga disisihkan oleh kerana kita takut orang bercakap tentang soal barang maka hanya dibincangkan soal-soal seperti ini saja. Sekarang ini kalau kita cuba melihat kembali antara perkaitan antara politik dan juga ekonomi dan juga isu-isu lain dalam masyarakat, ia amat terkait rapat. Sebab itulah apabila Nabi Muhammad SAW menekankan bahawa kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran, dan ini sebenarnya memberikan satu petanda kepada kita bahawa apabila keadaan ekonomi yang terdesak, kehidupan yang cukup menekan, membuatkan seseorang itu boleh untuk bertukar ataupun rosak akidahnya, dan ini akan memberikan kesan yang amat buruk. Dan kalau kita lihat balik, ini juga akan menekan. Ini juga akan menekan dari segi sudut ekonomi, mungkin akan memberikan kesan kepada gejala sosial, akan memberikan kesan kepada keluarga, akan memberikan kesan kepada pendidikan itu sendiri. Dan kita boleh dan ini juga akan dilihat sebagai salah satu topik politik yang penting bagi orang-orang politik lah. Dia boleh cuba untuk memenangi hati rakyat di sini, ataupun demi survival negara, mereka perlu untuk membuat pilihan-pilihan ataupun keputusan-keputusan yang bijak demi untuk menstabilkan politik dan akhirnya akan memberikan kesan yang positif kepada ekonomi. Tapi kalau ada isu-isu yang berlaku sekarang ni, kebanyakan pemerhati politik dan setengah orang telah menjangkakan ini akan berlaku. Kalau tadi disebutkan rakyat dianggap sebagai raja, sekarang ni kita perlu bayar balik. Itu perkara yang
telah dijangkakan akan berlaku. Ya. Bermula dengan rasionalisasi subsidi minyak, sekarang ni tarif elektrik pergi kepada GST dan sebagainya. Terbeban itu kepada rakyat, dan sejauh mana perkara itu sebenarnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan apa solusi? Kalau kita melihat kepada adakah wajar untuk rakyat membayar semua ini, sebenarnya kalau kita lihat balik kepada beberapa tahun kebelakangan, apabila sebelum sahaja bajet diumumkan, ya, satu laporan audit negara akan dikeluarkan, dan dari situlah kita dapat untuk menilai bagaimana wang ataupun pendapatan negara itu diuruskan, diagihkan, dan juga bagaimana ia dikawal selia. Dan beberapa tahun kebelakangan ini kita lihat bahawa pihak pembangkang ataupun pihak Pakatan Rakyat khususnya menimbulkan beberapa persoalan ya yang tidak dapat untuk dijawab dengan baik oleh pihak kerajaan. Dan ini sebenarnya cukup untuk memberikan satu persepsi ya yang buruk kepada kerajaan bahawa wang ataupun pendapatan negara tidak diuruskan dengan baik, dan rakyat melihat bahawa mereka tidak seharusnya dibebani, mereka tidak seharusnya dipersalahkan terhadap perkara ini. Dan saya fikir perlu ada ada satu penilaian semula ataupun satu perbincangan bagaimana perkara ini perlu diatasi, dan rakyat ingin melihat tindakan yang berkesan supaya segala ketirisan ini, supaya segala ketidakcekapan ini ya ataupun efisiensi ini dapat untuk dipertingkatkan lagi, dapat untuk diperbaiki keadaan ini. Dan kalau kita lihat pula tentang bagaimana bila diterangkan tentang subsidi, okey, yang akan yang akan dirasionalkan. Ya, bila kita lihat pula tentang beberapa barang keperluan yang naik dan sebagainya, kita lihat bahawa masyarakat akan bertanya semula, ya, ke mana selama ini seolah mereka ini digambarkan sebelum pilihan raya dulu bahawa kerajaan banyak duitnya, ya, boleh belanja, boleh memberikan pelbagai insentif dan juga pelbagai perkara kepada masyarakat. Dan sekarang ini rakyat tertanya-tanya kenapa perkara yang sebaliknya berlaku. Maksudnya kali sini kalau kita merujuk kembali kepada satu persoalan yang mungkin disebutkan tadi, oleh kerana manifesto itu dikeluarkan oleh parti politik yang membentuk kerajaan. Itu yang pertama yang mungkin boleh dihuraikan. Yang kedua dari segi tata kelola, maksudnya tanggungjawab yang sebenarnya perlu diambil tanggungjawab oleh pihak kerajaan dan bukan diberi beban kepada rakyat itu sendiri. Sejauh mana rakyat itu bukan saja menerima tetapi juga ada proses seimbang dalam elemen demokrasi negara. Dua perkara itu mungkin ada komen. Ya, saya kira memang sewajarnya rakyat diberikan satu saluran, satu media untuk menyuarakan pandangan. Sebab kalau kita lihat balik, sebenarnya rakyat melihat bahawa suara mereka itu kurang mendapat perhatian. Sebab apa? Mereka komplain mengenai barang naik, kan? Mereka konon bahawa harga semakin lama semakin mahal. Dan saya kira hampir kesemua pimpinan negara memberikan respon, kan? Tapi dalam masa yang sama, barang tidak juga turun harganya. Jadi rakyat melihat bahawa satu tindakan yang diambil itu tidak mencukupi. Apatah lagi ada beberapa perkara yang kata orang tu janji tinggal janji. Contoh dalam manifesto kata minyak takkan naik, ya, dan juga beberapa harga takkan naik, dan juga tarif elektrik juga tidak. Dan sekarang perkara yang sebaliknya berlaku, dan ini saya kira satu perkara yang cukup menyedihkan lah, yang cukup menyedihkan. Dalam masa yang sama rakyat tertanya nanti apakah mekanisme untuk membantu rakyat. Okey, dalam masa yang sama rakyat mendapat balasan bahawa harga semakin naik, dan ini saya kira tidak begitu
baiklah untuk masyarakat, dan ini akan menyebabkan satu persepsi yang negatif kepada pihak pemerintah. Sebagai orang kata apa, masyarakat civil society yang ada, ABIM khususnya, penyelesaian kepada isu-isu yang dibangkitkan tadi, maksudnya tidaklah kita menyalahkan pada kerajaan ataupun membangkitkan perasaan marah rakyat. Adakah apa-apa solusi ataupun pendekatan yang khusus di peringkat ABIM dalam menangani perkara ni? Ya, kita nampak bahawa satu kita sebut sebagai satu sistem ataupun satu mekanisme ekonomi rakyat perlu diupayakan. Ya, saya kira bagaimana kata orang tu koperasi dalam membentuk sebuah masyarakat di kampung, boleh untuk bermandiri. Tidaklah koperasi sekarang hanya dilihat sebagai tempat untuk mendapat pinjaman peribadi secara segera. Kita perlu untuk mengupayakan peranan koperasi. ABIM menerusi koperasi belia Islamnya. Kita cuba untuk membangunkan ataupun kita cuba untuk mendidik masyarakat mengenai koperasi, dan kalau kita lihat sebenarnya gerakan koperasi cukup berjaya untuk masyarakat khususnya di Indonesia. Kalau kita refer kepada Indonesia, koperasinya cukup berjaya untuk menampung keperluan masyarakat luar bandar, keperluan masyarakat kelompok-kelompok marhain, dan kerana mereka dapat nasihat, mereka dapat untuk menguruskan kewangan dengan lebih baik. Itu yang pertama. Mungkin ada solusi yang dibuat. Jadi adakah tahun 2014 juga, oleh kerana orang kata nampak satu movement yang besar di peringkat rakyat sendiri yang nak mengutarakan pandangan mereka melalui tindakan demonstrasi protes secara besar-besaran, adakah itu juga akan jadi trend untuk tahun 2014 ni? Ya, saya kira itu rakyat ataupun respon daripada kerajaan juga yang boleh untuk kita untuk melihat suasana sepanjang tahun ni. Sebagai contohnya, kalau katakan pihak menteri ataupun pihak berkaitan masih lagi mengeluarkan statement-statement yang saya kira agak angkuh, mengusir ataupun cuba untuk seolah-olah untuk menyalahkan rakyat ataupun sudah tidak ada jalan lain, jalan-jalan keluar lain selain daripada menaikkan harga, dan ini sebenarnya akan membangkitkan kemarahan tak mustahil itu akan berlaku. Ya, betul. Dan dalam masa yang sama, saya kira masyarakat perlu untuk berhadapan dengan realiti, suasana sebenar hari ini, bahawa ekonomi akan terus berkembang, ataupun ekonomi akan terus berkembang secara negatif, dan negara perlu untuk bersedia, dan mereka ataupun masyarakat perlu untuk menangani perkara ini sebaik mungkin, mungkin dengan dengan beberapa perbincangan ataupun beberapa pemuafakatan bersama. Dan saya kira mungkin golongan yang paling terasa tentang perkara ini adalah golongan muda ataupun golongan ataupun mereka yang baru berumah tangga, kerana kos sara hidup ini meningkat secara mendadak, tambahan pula daripada dia mahasiswa yang tidak mempunyai apa-apa tanggungan, dan akhirnya apabila bekerja dan mempunyai keluarga, mereka akan terasa, dan ini saya cukup risau apabila perkara ini memberikan kesan terhadap keutuhan rumah tangga itu sendiri. Tadi ada sebutkan berkenaan dengan permufakatan bersama. Sejauh mana kalau kita sebut tadi 2013 satu tahun yang dipenuhi dengan skrip politik yang begitu panjang, silang sengketa antara parti politik begitu kuat, yang menjadi mangsa kita tengok rakyat lah yang menang itu parti politik. Dalam tempoh itu juga kita ramai kita dengar percakapan orang politik pun target dia tu memenangi PRU 14, PRU 14 seolah-olah PRU 14 tu esok. Sedangkan itu dalam tempoh demokrasi kan kita ada dalam tempoh 5 tahun itu sebagai satu tempoh yang panjang. 2014 agak mustahil untuk dilakukan pilihan raya, sedangkan percakapan telah berlaku. Jadi bagaimana trend itu dalam elemen orang kata permufakatan nasional, sama ada isu timbul Pakatan Nasional ataupun Barisan Rakyat ataupun National Reconciliation yang dibicarakan sekarang ni, sejauh mana mungkin Abi melihat perkara ni? Ya, saya kira perkara ini perlu difikirkan ataupun perlu dibincangkan secara serius oleh istilahnya political player kita, baik di pihak Barisan Nasional maupun di pihak Pakatan Rakyat, demi kebaikan rakyat sendiri. Dan sebab saya lihat
sebarang apa isu yang timbul, ya. Saya ingatkan kalau boleh kita adalah masa untuk kita berehat ataupun berehat dari sudut politik, ya. Tetapi apabila kita lihat situasi hari ini, seolah-olah peperangan ataupun persaingan politik itu berterusan, ya, tak berhenti, dan setiap daripada isu, setiap daripada permasalahan yang timbul itu cuba untuk dipolitikkan demi untuk memenangi undi, demi untuk memenangi sokongan daripada rakyat. Dan ini sebenarnya kadang-kadang apabila pendekatan yang popular yang diambil oleh para ahli politik ini khususnya, kadang-kadang dia tidak address, dia tidak menjurus kepada masalah yang sebenar, ya, lebih kepada untuk kata orang tu mendapat sokongan daripada rakyat. Dan saya kira pendekatan popular sebegini perlu dihentikan, ya. Perlu duduk semeja berbincang, ya, demi kebaikan untuk rakyat, dan mana-mana kesilapan, mana-mana kesalahan perlu dibetulkan, ya, perlu dibetulkan tanpa ada rasa bahawa dia sedang dijatuhkan ataupun dia sedang dia sedang diturunkan. Dan ini sebenarnya cukup sukar dalam iklim politik Malaysia, kerana iklim politik Malaysia sepanjang-panjang selepas merdeka ini pertembungannya semakin hari semakin tajam, dan ia akan ia akan dilihat kalau siapa yang menang dia akan mendapat semua, dan siapa yang kalah dia perlu untuk meninggalkan semua. Dan perkara ini sebenarnya tidak baik untuk masa depan negara, dan satu pemuafakatan perlu dibincangkan, ya, ataupun perlu direncanakan oleh kedua-dua belah pihak demi kebaikan rakyat itu sendiri, dan bagaimana situasi ini perlu dibaiki. Sejauh mana pula peranan orang tengah, maksudnya di peringkat BIM sendiri, ataupun ada orang kata ada usaha-usaha tertentu yang dilakukan oleh mana-mana pihak untuk proses ini berjalan dengan baik dan tiada orang kata pendekatan populis, oleh kerana niat murni itu ada, tetapi kita tidak mahu ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan perpecahan oleh kerana niat ini. Ya, saya kira apabila satu pemuafakatan ataupun kedua belah pihak ini mahu dirapatkan, memang ada pihak yang merasa terancam ataupun pihak yang merasa kerugian, ya, tentang perkara ini. Dan dari situ nanti akan timbul rasa cemburu, akan timbul rasa dengki, iri hati dan sebagainya, dan cuba untuk menggagalkan proses untuk memesrakan antara kedua-dua belah pihak ini. Dan kita perlu, saya ingat kita perlu untuk terus bergerak ke hadapan dalam merencana perkara ini. Dan saya kira isu-isu yang tajam ataupun isu pertembungan khususnya tentang kalimah Allah ini perlu diberikan perhatian dengan baik, perlu dilayani pada tempat yang sepatutnya, dan saya kira tempat yang sepatutnya juga bukan pada pentas politik. Sebab isu-isu sensitif apabila dibincangkan di pentas politik, dia ambil pula pendekatan yang popular, maka itu akan menyebabkan masyarakat bertembung, masyarakat akan bergaduh dan sebagainya. Dan saya kira perlu perkara ini perlu dibincangkan di pentas-pentas akademik, ya, dan semua orang perlu untuk menghormati dan tidak perlu untuk diketengahkan secara popular, dan akhirnya ini akan mencetuskan rasa kurang harmoni, rasa kurang mesra dalam kalangan masyarakat. Sejauh mana mungkin kita melihat kepada trend semasa sekarang, khususnya dalam elemen perpaduan, pendekatan dialog digunakan sebagai satu medium untuk menyelesaikan perkara ini, melainkan kita melihat kepada isu-isu yang berbangkit juga berdasarkan kepada kenyataan melalui Facebook, kenyataan media kepada mana-mana pihak yang bertanyakan perkara ini, tidak bertemu dan tidak ada satu forum yang tertentu dalam hal ini. Ya, sebenarnya ABIM sebagai sebuah gerakan dakwah meneruskan sesi dialog ataupun sesi perbincangan ini, dan dalam masa yang sama kita sebenarnya cuba untuk mempertahankan sedapat mungkin kedudukan kita sebagai dai, supaya dapat untuk mempertemukan pelbagai pihak tadi, dan demi kepentingan ummah. Ya, sebab kalau kita lihat sekarang ini seolah-olah ada satu persepsi
persepsi antara agama ataupun antara kaum yang saya kira perlu dibaiki dengan segera, dan sekiranya ini dijadikan sebagai satu isu untuk mengaut kepentingan politik, saya risau ini akan memecah belahkan negara dan akhirnya Malaysia akan menjadi huru-hara. Dan adakah kita tak nak berlaku perkara tu? Adakah rakyat sekarang ni bergantung harap pada ahli politik dalam banyak isu? Oleh kerana itu menyebabkan Polisian perlu bersuara dan perlu menjawab segala isu yang dibangkitkan. Adakah pengharapan rakyat itu sekarang ini bergantung kepada politik, sama ada parti ataupun individu yang terlibat dalam politik? Ya, dan itu sebenarnya ini ingin saya tekankan adalah bagaimana rakyat Malaysia sekarang ini bergantung kepada media-media yang popular, media-media arus perdana dan sebagainya. Dan masyarakat kita juga agak kurang untuk membaca bahan-bahan yang berat, yang serius dan sebagainya. Dan akhirnya mereka akan dapat satu bimbingan ataupun satu pandangan yang juga popular dan akhirnya tidak menjurus kepada kebenaran, dan juga tidak dapat untuk menempatkan sesuatu perkara itu pada landasannya yang sebenar. Dan inilah yang saya khawatiri, sebab masyarakat melihat bahawa ahli-ahli politik akan cuba untuk menyelesaikan segala masalah, sedangkan sebenarnya masyarakat perlu untuk memainkan peranan dalam membentuk masa depan negara dengan lebih baik lagi. Dan peranan-peranan itu saya ingat kita perlu untuk memperkukuhkan NGO-NGO, kita perlu untuk memberikan kesedaran. Contohlah jawatankuasa masjid sendiri memberikan penerangan. Saya kira perkara-perkara macam ni perlu, dan jangan melihat NGO-NGO yang yang berada di peringkat nasional saja, tapi masyarakat di kampung, jawatankuasa kemajuan kampung perlu sama-sama untuk berbincang perkara ini, untuk menyedarkan masyarakat bahawa kita perlu untuk berubah dan kita bukan semata-mata bergantung kepada orang-orang politik. Dalam hal ini juga rakyat sekarang ni atau kita sendiri mendengar dan dipersembahkan dengan beberapa justifikasi. Ada mengatakan bahawa dimanfaatkan beberapa tokoh-tokoh tertentu untuk respon terhadap beberapa perkara untuk menjustifikasikan tindakan-tindakan yang dibuat baik di peringkat parti politik ataupun kerajaan dan sebagainya. Sejauh mana perkara tu jadi trend? Maksudnya kita perlu jadi positif, menerima dengan redha. Itu perkara yang disebutkan. Jadi adakah itu juga menjadi trend sekarang ni, kita manfaatkan orang-orang tertentu untuk justifikasi apa yang berlaku sekarang ni? Ya, dan betul saya bersetuju dengan pandangan itu, dan kadang-kadang saya sebenarnya melihat bahawa satu-satu perkara itu kalau serius, kalau perkara itu kurang serius ataupun masih boleh ditangani oleh pimpinan politik, maka pimpinan politik akan bersuara. Tapi kalau mereka rasa mereka sudah tidak begitu selamat ataupun agak sukar untuk maka akan adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dikedepankan. Dan saya kira perkara ini sebenarnya adalah perkara yang perlu kita sama-sama nilai semula lah. Nilai semula, khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat ini, supaya mereka ini tidak dipergunakan, tidak dipergunakan, merasa bertanggungjawab untuk membimbing masyarakat, merasa bertanggungjawab untuk memberikan panduan kepada masyarakat, panduan yang betul, panduan yang betul, bukan atas rasa kecenderungan ataupun bias kepada mana-mana pihak. Dan saya kira perkara ini perlu diperbaiki, dan saya cukup risau. Cukup risau kalau trend ini terus berlaku, maka masyarakat akan kehilangan bimbingan, masyarakat akan hilang hormat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang tentu, dan dari situlah apabila satu demi satu tokoh masyarakat ni hilang kredibiliti, hilang izah diri dia, maka masyarakat akan kehilangan teladan, masyarakat akan kehilangan idola yang sepatutnya boleh untuk membimbing ataupun memberikan panduan kepada mereka. Mungkin kalau saya melihat kepada trend orang muda pula sekarang ni, macam mana? Tahun 2013 kita nampak bahawa peranan anak muda itu satu perkara yang tak perlu untuk kita rasakan kita nak ambil ambil biasa atau tidak jadikan sebagai satu perkara yang penting. Sejauh mana anak muda untuk tahun 2014 khususnya dengan pertembungan antara generasi itu, sejauh mana mungkin nasihat atau pandangan dan trend sekarang anak-anak muda ni?
Ya, dan ya saya tengok anak-anak muda sekarang, khususnya masa sambutan tahun baru baru-baru ni, dan juga walaupun ada disebut sebagai satu demonstrasi yang dihadiri oleh puluhan ribu golongan muda, yang saya diberikan maklumat bahawa yang turun itu semuanya muda-muda. Dan mereka sebenarnya mungkin inilah kelompok yang cukup terasa dengan kenaikan harga, walaupun pelbagai label yang cuba diberikan kepada mereka, dan apabila pihak pihak berkuasa ataupun mereka yang sepatutnya gagal untuk memahami kehendak mereka, dan mereka akan mencari jalan sendiri, dan ini yang kita khawatiri. Dan kita tak memberikan ruang yang sepatutnya. Dan dalam masa saya bukan setakat ruang, tapi mereka ini cuba untuk diperbodohkan, dan juga cuba untuk ditakut-takutkan, dan akhirnya ini akan membuatkan mereka ini merasa benci, menyampah dan sebagainya. Dan ini akan membuatkan golongan muda ini akan duduk dalam satu gerakan mereka yang tersendiri. Dan alhamdulillah kalau mereka mendapat satu bimbingan yang betul. Tapi kalau sekiranya orang yang membimbing itu membawa kepada perkara-perkara yang tidak munasabah dan sebagainya, itu akan memberikan satu ancaman kepada negara dan masyarakat. Ancaman tadi merujuk kepada negara. Pada masa sama kita juga melihat kepada orang kata apa, statistik jenayah yang berlaku, melibatkan semua kelompok sosial yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia. Sejauh mana pelakuan jenayah yang disebutkan awal tadi, berkaitan antara politik dan ekonomi, itu akhirnya menyebabkan berlakunya kes-kes jenayah. Sejauh mana itu juga satu perkara yang perlu diambil kira dalam kita menghadapi 11-12 bulan ke depan ini. Dan yalah, kalau kita lihat balik kepada statistik jenayah, dan kita tidak boleh untuk menolak kemungkinan bahawa jenayah ini antaranya didorong oleh kemiskinan, oleh tekanan hidup yang melampau. Dan mungkin 2014 ini kita perlu untuk lebih mengadakan, contohlah klinik stres, menangani stres apabila berhadapan dengan situasi yang sebegini. Dan ialah kalau dia yang saya lihat di Facebook dalam masa 2-3 hari ni, menceritakan ada seorang datuk yang bawa bincang duit shilling sebanyak RM64 dan sebagainya. Ini saya lihat ia dikongsi oleh pengguna-pengguna Facebook di merata tempat. Dan ini sebenarnya apabila dikongsi ni, perkara ini sebenarnya itulah yang menggambarkan, dan itulah rakyat Malaysia berkongsi perasaan mereka. Dia berkongsi perasaan mereka. Dan siapa yang boleh tahan apabila kita melihat bahawa anak kita tidak dapat untuk bersekolah, ataupun anak kita bersekolah tidak seperti mana orang lain. Ya. Dan ini kalau mereka yang tidak berfikir panjang, sudah tentu akan terlibat dengan pelbagai masalah sosial. Dan dalam masa yang sama juga, saya kira rasuah mungkin akan meningkat, rasuah mungkin akan menjadi-jadi ya dalam masyarakat. Dan dalam masa yang sama dipaparkan pula pembaziran, pemborosan, kemewahan, ya, dan sebagainya itu. Dan dilihat bahawa perasaan rakyat ini tidak dikongsi bersama. Walaupun disebut didengari, difahami, ya, tapi perkara itu rakyat tidak betul-betul dapat untuk merasakan bahawa masalah ataupun kesusahan mereka ini diberikan perhatian dan diambil tindakan yang sewajarnya. Mungkin sebelum pergi kepada kesimpulan perbincangan kita, sejauh mana mungkin saya melihat kepada trend yang menarik juga antara kuasa utama selain daripada orang muda tadi, dari segi kelompok terbesar, majoriti yang membentuk keputusan ini, yang boleh mengambil keputusan dalam hal-hal tertentu. Mereka ini bukan terlibat secara aktif dalam politik. Mereka ini tidak mempunyai satu elemen partisan terhadap mana-mana. Mereka boleh kepada Pakatan Rakyat atau Pakatan Nasional. Dan ini satu kelompok yang perlu juga diambil kira pandangan mereka. Sejauh mana mungkin Habib sebagai kelompok non-partisan, third voice atau third force dalam sektor ini?
Ya, dan ABIM sebenarnya cukup cukup concern ataupun cukup prihatin dengan masalah yang ada sekarang, dan khususnya tentang harga barang, sebab kebanyakan ahli ABIM juga adalah mereka yang berada dalam kelompok berpendapatan sederhana, dan kita juga cukup dekat dan juga merasai apa yang ditanggung oleh masyarakat pada masa kini. Kalau katakan misalnya ABIM melihat contohlah tentang kenaikan tol ataupun yang diwar-warkan bahawa tol ni akan naik, dia secara jelasnya walaupun tidak semua yang akan kena, tapi sekurang-kurangnya kalau mereka yang tinggal di tempat yang tak ada tol, tapi tambang basnya itu akan naik kan. Dan begitu juga dengan beberapa perkara lain. Dan saya melihat bahawa perkara ini kita akan sampaikan kepada masyarakat, kepada pimpinan negara khususnya, supaya perkara ini dapat diambil tindakan dengan baik, dan dalam masa yang sama kita juga akan menggalakkan ataupun mengupayakan masyarakat, mengupayakan umat untuk bekerja ataupun untuk merancang. Dan dalam masa yang sama kita ingin menyarankan kepada rakyat bahawa kita perlu untuk memikirkan dan menghayati semula tasawur hidup yang betul, yang benar, kerana perkara ini cukup penting. Jadi nanti kita akan terpedaya, akan terpengaruh dengan pelbagai lifestyle yang cuba dipaparkan di media, dan akhirnya menjerut kita balik, yang mana kalau kita lihat percentage mereka yang diisytiharkan bankrupt, muflis disebabkan penggunaan kad kredit yang berlebihan adalah kelompok muda ini. Dan perkara ini kalau kita lihat balik, ini mungkin daripada lifestyle ataupun daripada tasawur hidup yang ingin bermewah-mewah, sebab inilah yang ditonjolkan, inilah cara hidup ataupun lifestyle yang perlu ada pada kelompok-kelompok tertentu, dan ada pihak yang cuba untuk mengejarkan tapi di luar daripada kemampuan. Dan inilah yang kita cuba untuk mendidik masyarakat. Untuk tak kiralah sama ada barang mahal ataupun barang murah, tapi tasawur kehidupan ini perlu diperbetulkan dengan segera, agar cara hidup lifestyle ini akan dapat dimudahkan, akan dapat dimudahkan, dan kita akan bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, dan akhirnya sistem ekonomi kita akan kembali kepada landasan yang betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Media Permanen Presiden Angkatan Belik Islam Malaysia di atas kupasan dan perbincangan yang cukup menarik, rentetan daripada apa yang akan berlaku khususnya daripada tahun 2013 dan jangkaan untuk tempoh 12 bulan selepas ini dalam tempoh 2014, dan persoalannya 6 tahun sebelum Malaysia sebagai sebuah negara maju, persoalan yang boleh kita tanyakan kepada diri kita, apakah sumbangan kita kepada Malaysia dan bukan Malaysia memberikan kita apa yang kita mahukan. Sekian sahaja daripada saya, Ahmad Fahmi, dan kita nantikan rancangan yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.